selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel dan kita sambung lagi dalam tajuk tingkatan 3. Ini adalah tajuk kedua terakhir bagi tajuk tingkatan 3. Tajuk ini adalah tajuk bab 8, locus dalam 2 dimensi. Tajuk ni nak kata ikutkan dia tak ada kira-kira, lebih kepada memahami ayat yang diberi ataupun bahasa yang diberi dalam tajuk locus ni. Kena faham betul-betul. Dan macam biasa dalam tajuk ni kita nak pakai set geometri. Minta sediakan pensel yang tajam. Minta sediakan ni kotak ni sekaligus boleh dapat jangka lukis kan. Boleh dapat pemadam sekali, sharpener, pembaris. Kena RM2 baru jual. Kalau cikgu suruh bawa pergi sekolah tu bawa lah. Murah je ni. Okay. Alright. Jom kita tengok apa soalan yang diberi dekat dalam tajuk locus dalam 2 dimensi bab 8. Okay, ni dia. Kita nak belajar dalam video ni, kita nak belajar ayat-ayat yang diberikan dalam soalan dan macam mana nak aplikasikan dia dalam kertas soalan. Baiklah, yang ni ayat yang pertama kita, perihalkan locus bagi setiap titik bergerak yang berikut dan bina locus bagi titik bergerak itu. D ialah titik yang bergerak dalam keadaan sentiasa berjarak 1.5 cm dari satu titik tetap M. Jadi kita nak tengok dia minta kita cari D ialah titik yang bergerak dalam sentiasa berjarak 1.5 dari satu titik tetap M. So ini M kita sebenarnya. Okay. 1.5 dari satu titik. Yang ni. Kena kira 1.5 titiknya 1.5 ni. Okay, pembaris 1.5. Okay. Pakai jangka lukis ni. Kita pun boleh ukur jangka lukis ni daripada titik ni 1.5. Okey. Make sure lah 1.5 jarak pensel dengan jarum kamu tu. Baiklah. Daripada situ kamu buat dia D ialah satu titik yang bergerak dan keadaan dia sentiasa 1.5. Ni 1.5 jarak dia. Okey, jom kita pusing. Pap. Sedap kalau jarum, jarum kita tu tajam kan. Dia boleh grip sikit kertas tu. Tada! Dah siap. Jadi D itu adalah sebenarnya locus kamu. Locus. D. Jadi dalam penerangannya di sini dia minta D ialah titik yang bergerak dalam keadaan dia sentiasa berjarak 1.5 cm. Jadi dekat sini ialah 1.5 cm. Kita ukur guna jangka lukis ni pakai pembaris. Ukuran kena tepat dan kita putarkan dia. Jarum ni duduknya dekat M. Putarkan dia. Jadi putaran itu, putaran itulah kamu punya locus D yang sentiasa bergerak jaraknya 1.5 daripada titik tetap M. Itulah ayat dia. Kena faham betul-betul lah dia cakap macam tu. Jadi perkata dia punya key point dia tu sentiasa berjarak berapa dari satu titik tetap. Itu maksudnya dia punya lukisan tu dalam satu bulatan. Okey, ini boleh? Boleh? Alright, jom kita tengok contoh ayat yang kedua macam mana. Baiklah, dia punya ayat yang dia beri kali ini, K ialah titik yang bergerak dengan jaraknya sentiasa sama dari dua titik tetap RS. Dia kata K, K adalah titik yang bergerak dan keadaannya sentiasa sama. Keadaan jaraknya sentiasa sama dari dua titik RS. Tadi satu titik tau. Tadi satu titik. Tengok ni. Dari satu titik. Yang ni daripada dua titik. RS. Mana RS? Ni satu R, ni satu S. Jadi RS. Jadi kita nak buat macam mana ni? Sebenarnya kalau dia minta macam ni, sebenarnya dia memintakan kita sebuah pembahagi dua sama serenjang. Dia minta kita bina lukis pembahagi
2 sama serenjang pada garisan ini. Iaitu kamu kena guna jangka lukis. Kamu kena guna jangka lukis untuk membina 2 sama serenjang. Ini kita dah belajar dah waktu kita form 1 dulu. Nak lukis 2 sama serenjang. Caranya, ambil jarum ni, letak pada titik S. Bukakan jangka lukis kamu ni 2/3 daripada panjang RS ni. Tak kira lah berapa, tapi dia mesti lebih daripada separuh. Kalau ke separuh macam ni kan, separuh kan. Jadi dia lebih sikit daripada separuh. Kamu buat palang di atas, palang di bawah. Nampak tu? Dia macam tu. Dengan saiz yang sama jarum itu, tanpa mengubah jarak antara jarum dan juga pensel, kita ubah kedudukan jarum tu duduk pada R. Dan kita palang atas, tempat yang tadi kita palang, dan bawah. Dia akan jadi macam ni lah. Ya, ambil pensel, kemudian pembaris, kita cantumkan palang sini dengan palang dekat sini. Cantumkan dia. Garis ini yang saya cantumkan pada garis solid ni, garis yang straight ni, yang kita panggil ini pembahagi 2 sama serenjang. Dia punya sudut kat sini 90 darjah. Jadi yang saya gariskan ini, inilah kita punya locus K kamu. Ni. Boleh? Itu adalah locus K kamu. K adalah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari 2 titik tetap. Sini R, sini S. Sentiasa sama. Ingat garis ni. Sentiasa sama. Dari sini R dengan S sama jaraknya. Dari sini R dengan S sama jaraknya. Sini R dengan S sama jaraknya. Dia sampai ke atas ni, R dan S sama pada jaraknya. Jadi basically kalau kamu lihat titik yang bergerak pada satu titik tetap, dia adalah satu pusingan bulatan. Kalau dia minta 2 titik, dia adalah pembahagi 2 sama serenjang. Boleh? Situasi yang ketiga, soalannya berbunyi, P ialah titik yang bergerak dengan keadaan jarak tegaknya sentiasa 1 cm dari garis AB. Jarak tegaknya sentiasa 1 cm dengan garis AB. Okey, ini garis AB. Dia sentiasa sentiasa 1 cm dengan AB. Jadi dia punya jarak tu mungkin ke atas 1 cm, ke bawah 1 cm lah. Dia mesti jarak dia 1 cm. Jadi locus tu dia mestilah garis yang selari dengan AB. Garis selari dengan garis AB. Garis lari. Macam mana nak lukis garis lari? Kita buka bukaan ni sebanyak 1 cm. Ukur dia 1 cm. Mana 1 cm? Ni 1 cm. Okey. Jarum pada nombor 1. Pensel saya pada nombor 2. Ni 1 cm lah bukaan saya ni. 1 cm saya dah ukur. Jadi daripada situ, kamu ambil sahaja titik di mana-mana. Kamu buatkan tanda sini 1. Sini 1. Atas 1. Bawah 1. Nak buat satu bulatan boleh. Ambil jarak yang sama. Bukaan 1 cm juga. Jarak sikit. 1 sini. Bawah kiri kanan. Atas. Bawah. Alright. Jadi dia sudah ada satu tanda. Tanda bulat macam tu ya. Kemudian. Tadi kita buka 1 cm kan. Kita punya jarak 2 ni. Dia mesti 2/3. 2/3 daripada
bukaan diameter bulatan pertama ni. Lebih daripada separuh lah. Macam tu. Okay, kita palang atas. Pop. Palang bawah. Pop. Okay. Jarum yang sama jangan diubah. Letak atas juga. Pop. Okay. Pop. Alright. Yang ni pun samalah. Sebab dia punya bukaan dia sama kan. 1, 2. 1, 2. Alright, dah siap. Bolehlah kita menggaris. Garis, ambil pensel yang tajam. Nampak ni, palang ni dengan palang ni. Kita boleh cantumkan dia. Oh, salah ni kat sini. Kat sini. Okay. Sekali dekat sini cantumkan. Alright. Kamu nampak tak bulatan yang kat atas ni? Kat sini, kat sini. Okey, kita buat garis atas dia. Lagi satu. Okey, siaplah kita punya garis locus P. Manakah satu garis locus P? Yang saya lukis ni ialah garis locus P lah. Ni pun garis locus P. Tujuan kita buat garis renjang ni supaya nampak dia tu keadaan dia tegak. Kemudian saya buat dia punya 1 cm, 1 cm atas bawah kiri kanan tu supaya dia punya garisan selari tu betul-betul selari bila kita nak lukis. Boleh? Okey, ini adalah situasi dia minta P ialah titik yang bergerak dengan keadaan jarak tegaknya sentiasa 1 cm dari garis AB. Dia nak garis lari AB tu. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. M ialah titik yang bergerak dengan keadaan jarak tegaknya sentiasa sama dari dua garis selari UV dan FG. Okay. Jadi kat sini dia bagi dua garis pula. Tadi bagi satu garis. Dan dia nak jarak tegaknya sentiasa 1 cm. Yang ni pula dia kata jarak tegaknya sentiasa sama. Tak bagi tahu nilai. Sentiasa sama dari dua-dua garis tu. Sentiasa sama dari dua garis selari ni. Yang ni apa yang kita nak kena lukis? Kita nak lukis garis di tengah-tengah antara dua garis selari. Garis tengah-tengah dua garis selari. Tengah-tengah, maksudnya tengah-tengah ni lah. Kita nak lukis kita punya locus M kita. Jom kita tengok macam mana caranya. First kali kita ukur dululah antara UF dengan VG tu berapalah jaraknya, berapa cm. So saya nampak dia 4 lah ni saya nampak dia 4. Nilai saya dapat ni antara sini 4. Jadi first kali saya nak buat dia garis selari tu, saya takut dia sengit tau garis lari tu. Jadi saya nak buat satu arah standar supaya dia tak sengit. Saya letak je titik kat mana-mana kat dalam antara garis UV ataupun FG ni. Saya tu buat kat UV dululah. Saya buat bukaan saya sini satu, sini satu. Sebab saya nak buat garis renjang ni sebenarnya ni. Saya tak nak garis saya tengah-tengah lagi sengit. Jadi bukaan dia lebih daripada pusat yang ni. 2/3 daripada lekuk yang saya berlukis ni. 2/3 dia punya bukaan dia ni. Ni 2/3 4. Kemudian tergaris atas satu, bawah satu. Kemudian tukarkan jarum arah yang bertentangan sini. Garis atas satu, bawah satu. Dan saya cantumkan. Sebagai satu
panduan saya bila saya melukis sekejap lagi garis tengah-tengah 2 garis lari tu tak sengit. Jadi kita nak dia 2 cm 2 cm. Maksudnya 2 cm. Di sini 4. Sini sampai sini 4. Jadi tengah-tengah 2 cm. Okey, sini pun 2 cm lah Sini pun 2 cm. Dan barulah kita gariskan. Dia ada panduan, nampak? Garis ini ke panduan supaya garis yang kita garis tu tak sengit. Okey. Alright. Dapatlah kita garis yang selari. Jadi tengah-tengah ni bukan garis lari. Garis tengah-tengah di 2 garis lari. Ini maksudnya adalah locus M. Macam tu. Jadi garis renjang ni saya buat sebagai panduan kat saya supaya garis tengah-tengah yang saya garis ni dia tak lari lah. Dia tak sengit. Jadi jarak dia antara sini dengan sini saya buat 2 cm lah. Ini sama jugalah sini dengan sini 2 cm. Sebab dari sini sampai sini total tadi saya dapat 4 cm saya kira. Jadi bila dia kata tengah-tengah, dia memang nak tengah-tengah lah maksudnya. Jadi garis tu mesti berada di tengah-tengah. Betul-betul di tengah-tengah. Itu adalah locus M kita. Alright, jika kita tengok yang seterusnya. C ialah titik yang bergerak dengan jarak tegaknya sentiasa sama daripada 2 garis yang bersilang PQ dengan QS. Mana PQ? Ni P, sini Q, ni Q, sini S. Okey, tadi garis yang dibagi kepada kita, 2 garis itu adalah selari. 2 garis yang selari. Tapi dia tak bersilang. Ini tak bersilang. 2 garis sama 2 garis selari yang tak bersilang. Tapi ini garis 2 garis bersilang. Dan dia kata jarak tegaknya sentiasa sama. Jadi maksudnya dia nak kita buat pembahagi 2 antara 2 garis ni. Tapi garis ni garis sengit. Ada keedahnya. Dia kena pakai jangka lukis juga. Caranya, okey, awak letak jarum ni pada Q. Bukaan dia 2/3 daripada panjang QS ni. Maksudnya kena lebih daripada separuh lah. Sini saya lebih sikit daripada separuh. Okey, saya tanda. Ni pun sama. Atas pun sama. Jarak yang sama tau. Jangan ubah jangka lukis tu. Kemudian jarum yang sama ni, kedudukan jarak antara jarum dan pensel yang sama, jangan diubah. Letak jarum di sini dan palang di atas. Letak di sini dan palang di atas. Kemudian kita buat satu garisan. Garisan daripada Q ke kawasan persilangan ni. Garis yang kita garis ini, kita panggil dia sebagai locus C. Ni lah locus C. Okay. Kena faham Mimi cakap tu. Kalau dia kata garis bersilang, macam ni rupanya. Kalau garis lari, garis di tengah-tengah. Kalau dia bagi satu garis, yang tadi tu satu garis, kita kena lukis garis lari. Macam tu dia. Faham dia punya kehendak dia. Jom kita tengok lagi contoh soalan yang seterusnya. X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jarak tegaknya sentiasa sama dari 2 garis yang bersilang. A, B dan C, D. Okay. Jarak tegaknya sentiasa sama dari 2 garis yang bersilang. A, B dan C, D. Mana? Ini A, B. Ini C, D. Jadi 2 garis bersilang ni dia punya jarak tegaknya sentiasa sama. Jadi apa yang dia nak ni? Kalau yang tadi ni saya lupa nak tulis. Ini kita panggil pembahagi 2 jugalah. Ini pembahagi 2 juga ni. Yang ni, yang ni apa yang dia nak? Yang ni ialah pembahagi 2 sama sudut.
Dua sama sudut pada dua garis yang bersilang. Dua samar. Dua sama. Okey, dua sama. Jadi jom kita try buat. Macam tadi juga, okay, kita ambil antara C dengan B ni. Jarum dia kita letak dekat tengah-tengah. Okay. 2/3 garis antara tengah dengan C ni kita tandakan. 2/3 tau, bukan separuh. 2/3 daripada panjang antara tengah ke C ni. Kita tandakan macam ni. Dengan jarak yang sama, tanda juga pada B. Okay. Dan jarak yang sama, kita boleh juga tanda pada A. Kemudian, ada 3 kemudian jarum yang sama jangan ubahkan. Kita letak pada titik yang bersilang ni, kita tanda ke atas ni. Lagi satu pun kita tanda juga. Okey. Yang ini pun sama. Jangan ubah antara jarum dan pensel. Tanda atasnya. Yang ini pun sama. Kemudian kita ambil pensel, kita buatkan garis silang ni dengan pusat ni, kita lalukan dia berentasi sampai ke hujung sini. Okey. Yang ini pun sama. Silang ini sampai ke pusat, sampai ke hujung, melebihi. Hati-hati. Alright. Okey. Sekarang kita dah dapat pembahagi dua sama sudut pada dua garis bersilang. Yang ni nampak ni, membahagi dua garis bersilang. Yang ni kalau saya potong, pak, dia bahagi dua garis bersilang. Ada dua lah. Jadi, mana kamu punya locus? Locus kamu ialah pada sini. Locus X. Ini X saya tulis X Ni pula locus X. Baiklah, rasanya sampai sini saja video kali ini. Saya dah tunjuk 6 jenis cara untuk melukis locus pada ayat yang berbeza-beza. Kita ulang kaji balik. First kali tadi kita tengok pergerakan titik yang sentiasa jarak 1 cm dari satu titik tetap. Dia mestilah dalam keadaan yang bulat macam ni. Jejarinya 1.5, pakai jangka lukis untuk lukis. Okay. Ini dia punya ayat dia. Sentiasa 1.5 cm dari satu titik tetap. Jadi dia satu titik tetap, dia pusingan satu bulatan. Yang kedua, K ialah yang bergerak dengan jaraknya sentiasa sama daripada dua titik tetap. Dia bagi dua. Tadi satu kan? Ni dua. Kemudian kamu buat pembahagi dua sama serenjang. Guna jangka lukis dan pembaris juga. Yang ketiga, P ialah titik yang bergerak dengan jarak tegaknya sentiasa 1 cm dari garis AB. Dia bagi garis AB warna hitam. Kita kena lukis garis selari daripada AB ni. Maksudnya garis selari belah atas satu, belah bawah satu lah. Maksudnya ada dua garis yang kamu kena lukis. Kita ada juga M ialah titik yang bergerak dengan keadaan jarak tegaknya sentiasa sama dari dua garis lari UV dan FG. Kita ada dua garis lari. Kamu kena buat garis tengah-tengah di antara dua garis lari tersebut. Jadi saya suka buat garis serenjang dulu and then baru garis tengah-tengah sebab saya takut garis saya sengit. Kemudian kita ada C ialah titik yang bergerak dengan jarak tegak sentiasa sama daripada dua garis, tapi garis ini ialah garis yang bersilang macam ni, nampak? Jadi kalau saya nak lukis, saya ada dua tekniknya, kena pakai jangka lukis dan saya kena tandakan dekat sini dan di sini. Dan saya cantumkan dia punya garisan daripada pusat Q sampai tempat bersilang ini. Ini adalah pembahagi dua garis bersilang lah. Dan garis yang kita lukis itu adalah locus C.
Dan last sekali, X ialah titik yang bergerak dengan jarak tegaknya sentiasa sama daripada dua garis yang bersilang. Garis AB dengan CD tu bersilang. Jadi kita kena melukis pembahagi dua sama sudut pada dua garis yang bersilang. Jadi saya buat metod yang sama, macam tadi, sama, Pak. Saya tandakan, tapi saya buat garis sampai hujung. Ni pun sama, macam tadi juga kita tandakan. Kemudian saya buat garis sampai hujung. Jadi garis yang saya dah lukis ni adalah locus X saya. Baiklah, sampai sini saja videonya. Nantikan saya dalam video seterusnya. Kita nak bincangkan soalan yang kerap keluar, iaitu gabungan beberapa locus dalam satu soalan. Okey, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye! Cikgu Aisyah Channel.